Maisara, Aina, ini siapa? Aina, Marsha Filza, dah. Azira pun dah. Maisara Batrisha, Maisara Batrisha pun dah. Adriana, Muhammad Aiman, Aiman. Okey. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. So hari ni kita nak orang kata apa, nak lebih lagi mendalam pasal mata pelajaran ini yang mana lebihnya kepada pemprograman. Seperti mana yang kita tahu bila kamu masuk tingkatan 4 ini, ya, kamu dah mula kena belajar dengan cara menulis atur cara. Seperti mana masa kamu tingkatan 3 dulu kamu tak lakukan. Sebab apa? Disebabkan pandemik, maka tahun ini pun masih lagi pandemik. Yang mana tahun lepas kamu mungkin masa aktiviti Python tu kurang, ataupun untuk tingkatan RBT pula mungkin yang buat Arduino tu pun kurang. So hari ni tak apa, kita akan belajar balik bahasa pengaturcaraan Java ni. Kalau budak Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, budak RBT sepatutnya dia dah belajar dah Java ni dalam Arduino, tapi disebabkan mungkin pandemik ada kekangan untuk belajar dalam atur cara ni. Sebab apa? Dia memerlukan membantukan komputer dan juga ni. Arduino ni adalah satu bahasa pengaturcaraan yang mana ada peranti, peranti sokongan, Arduino, Arduino. Tunjukkan apa itu Arduino. Sekejap ya, kita cari dulu. Arduino. Okey, ni Arduino. Ni Arduino ni kita programkan chipboard ni. Chipboard ni. Kita programkan, baru kita boleh tentukan sama ada apa yang berlaku daripada chipboard tersebut. Cuma dalam Java ni kita tak buatlah benda ni, tapi set ni ada kat sekolah. Nanti masa pertemuan nanti kita akan applykan Java kita ni, Java yang kita belajar hari ni, kita akan applykan dia ke dalam Arduino ni. Maksudnya apa? Kalau kamu dulu masa tingkatan 3 tak ambil RBT, tapi tingkatan 4 ni kamu akan applykan Java ni ke dalam bentuk RBT, dalam bentuk Java ni ke dalam bentuk device. Maksudnya apa? Bila kita buat tu kita tahu apa yang berlaku. Ni ada satu lagi. Satu lagi kita gunakan microbit. Microbit ni pun sama. Microbit ni macam ni pula. Yang ni cikgu ada kat rumah. Nanti ada waktu-waktu selang-selang nanti kita akan belajar juga benda ni. Ini ada satu je. Cikgu tak ada beli banyak. Tapi kalau macam Arduino tadi, sebab sekolah memang dah beli. Arduino tu sekolah dah beli, so dia boleh gunalah. Kalau yang ini orang kata apa, antara Arduino yang ini dengan microbit, microbit ni lagi mudah untuk guna daripada Arduino. Arduino ni lebih kompleks sikit. Tapi kalau daripada segi harga, Arduino ni lagi murah daripada microbit. Harga dia. Arduino ni, dia bila kita tengok dekat Lazada ke, dekat Shopee ke, kita boleh beli. Macam kita nak buat, kita boleh buat DIY sendiri. Contoh motor kita tak ada sensor kan, nak check siapa yang duduk belakang kita. Macam kereta kan, bila kita reverse kan, dia ada bunyi kan. Dia bunyi yang macam orang kata apa, dia buzzer tu kan. Jadi dia akan bagi tahu berapa jarak antara kita dengan kenderaan lain di belakang ataupun masa kita nak undur tu. Jadi kita benda tu sebenarnya kita boleh buat guna Arduino ni sebenarnya. Cikgu dah pernah buat sistem tu bersama dengan murid. Cikgu pernah buat satu sistem dengan pelajar tahun SPM tahun 2020 yang baru ni. Kami applykan sampai ke peringkat kebangsaan kami lawan.
kami dapat gold medal, kami buat smart helmet ketika tu. Smart helmet yang mana smart helmet tu kami gunakan pengatur cakran Java plus dengan Arduino ni, kita boleh orang kata apa, buat satu sistem, kita buat satu device yang mana smart helmet tadi dia boleh detect kenderaan kat belakang, dia boleh bagi signal secara automatically. Itu contoh smart signal yang kami buat masa dululah. Kamu pun nanti kita akan dedahkan benda yang macam ni supaya bila kamu buat tu kamu nampak apa yang berlaku bila kamu buat atur cara tu. Kalau kita tengok dalam buku teks tu sebenarnya, buku teks tu dia orang kata apa, sebahagian daripada atur cara tu dia tak applykan kepada device. Dia maksudnya apa, dia run, dia boleh nampak nombor tu macam tu je. Jadi itu tak berapa nak seronok nanti kita belajar. That's why cikgu tukar cara dia penerapan Java tu supaya kita boleh orang kata apa yang kita buat tu kita nampak. Ini contoh dua peralatan yang cikgu dah cuba. Kat sini cikgu ada satu kat sekolah, cikgu punya masa cikgu lawan untuk peringkat kebangsaan tu, dia orang bagi satu set. Yang ini Microbit ni cikgu beli sendiri. Jadi dua-dua set ni kita adalah untuk kita. Tapi kalau yang set ni kita boleh pinjam dekat RBT. RBT banyak lagi untuk Arduino ni. Apa-apa pun nanti kita masa kita buat nanti kita akan ni lah test. Kalau yang ni guna Java, yang ni dia guna JavaScript. Sama je, dua-dua menggunakan Java. Tapi dari segi atur cara je lah yang akan berbeza sikit. Okay. So, kita dah pergi jauh penerangan pasal Java ni. Java ni seronok sebenarnya. Dia macam satu aplikasi yang banyak membantu kita untuk bina satu perisian ataupun satu device yang boleh kita gunakan dalam kehidupan kita sebenarnya. Macam kalau kita Python tu, kita boleh buat kalau kamu orang kata khatam dengan baik, kamu dah boleh buat orang kata apa, kamu punya application sendiri, application dalam kamu punya telefon. Contohnya kamu boleh bina calendar sendiri, smart reminder sendiri, kamu boleh buat orang kata apa, game yang mudah-mudah dan gunakan Python. Itu contohlah. Tapi sebab kita kekangan pada waktu, jadi pertemuan kita pun kurang, jadi kita akan orang kata apa, sedikit demi sedikit kita terjejas kat situ. Don't worry. Buka sekolah nanti kita akan cuba apply Java ni dengan JavaScript ni dalam untuk kita nampak apa, seronok dalam pembelajaran ni. Okay. So sebelum tu kita nak seronok tu, kita kena susah sikit. Sebab apa? Kita kena belajar dulu. Dia punya ungkapan-ungkapan, dia punya cara-cara nak buat dan sebagainya. Okay. Adriana nak tanya sikit. Boleh? Adriana? Kalau Adriana diberikan kesempatan, Adriana nak buat sistem apa? Java. Yalah, Java tu nak selesaikan masalah apa? Contoh apa? Kalau saya dulu pasal nak bagi signal contohnya secara automatik. Kalau Adriana lah, contoh-contoh lah apa yang Adriana nak buat untuk jadikan dia computerized untuk mudahkan kehidupan Adriana. Untuk bangun, untuk study, macam untuk reminder kita. Alam. Alright. Maksudnya apa? Dengan Java tu kita nak gunakan sebagai reminder dan juga orang kata apa, orang kata sebagai PA kita lah, personal assistant kita untuk kita buat kerja-kerja harian kita lah. Contoh nak belajar, nak buat apa-apa kerja. Jadi kita punya ada timetable dalam tu. Betul? Itu Adriana punya nak. Kalau buat Java tu. Yes. Benda tu boleh buat. Ya. Aiman nak buat apa Aiman agak-agak? Guna Java. Ataupun terlintas pada fikiran nak buat sistem apa yang mudahkan diri? Apa Man? Tak tahu, tak terfikir lagi. Okey. Contohlah kita nak buat satu sistem macam tadi belajar kan. Cuma kalau sistem yang kedua pula kita nak buat kita nak buat sistem yang mana boleh bagi tahu kita kenapa pencemaran udara. Kan sekarang zaman-zaman COVID ni kan. Jadi kita buat satu orang kata apa, dia memang ada device dia. Device yang boleh detect orang kata apa
pencemaran udara tu, ada benda ni, nanti cikgu akan tunjuk di device ni, ada kat sekolah, memang dalam set tu ada, yang mana kita boleh calculate ataupun kita boleh kesan macam gas, ataupun kita boleh kesan apa orang kata apa udara-udara yang tidak sihat, berapa dia punya kadar dia dan sebagainya. Sebenarnya kita boleh detect guna Java je sebenarnya. Maksudnya apa? Kalau keadaan kita ni kamu datang ataupun satu device ataupun yang kamu dah code dengan Java, yang mana bila orang gunakan dia, orang tahu dalam perkisaran tu udara dia tidak sihat, ataupun perkisaran kalau sekarang kan COVID kan mudah orang kata apa mudah orang kata apa tersebar dalam keadaan-keadaan yang orang kata apa tidak sihat. Yang itu maksudnya apa? Kita nak prevent daripada kita pergi ke kawasan-kawasan tersebut. Maksudnya device tu dia bagi kita warning ataupun bagi kita orang kata apa? Bagi kita orang kata Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, bagi tahu kita Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad, cara-cara macam mana kita nak elakkan daripada pergi ke tempat yang berikut. Contohlah itu adalah salah satu antara yang boleh kita bina menggunakan Java. Okay, so kamu dah belajar kan sebelum ni dalam daripada tingkatan 1 dan sebagainya, daripada masa kita buka sekolah itu pasal struktur kawalan. Ya, kita dah bincang hari tu kat mana, pada muka surat berapa yang perlu ada, pengetahuan yang sedia ada. Sebab apa? Dalam pengetahuan ini merupakan satu indikator ataupun kita punya pentarifan utama yang perlu kita ada ketika kita nak buat programming ni. Dengan adanya kita punya basics ni, barulah kita boleh mudah buat program tadi tu. Ni cikgu dah letakkan, itu kan kita dah bincang dalam muka surat berapa, keadaan buku berapa dan sebagainya. Ni antara contoh yang kita dah bincang sebelum ni. Ini antara ciri-ciri perbincangan hari ini. Kita bagi ciri, sintaks dan juga contoh yang cikgu dah siapkan. Okay, so hari ni kita masih lagi dalam struktur kawalan pilihan. Sebab apa kita tak masuk ulangan lagi? Sebab apa dalam struktur kawalan pilihan ni kita tak berapa arif lagi untuk kita buat Java. Jadi kalau kita tak berapa arif lagi dalam pilihan, maka kita tak pergi ke ulangan. Sebab apa? Kita kalau orang kata apa, digembar-gemburkan bahawa PDPR kita sampai bulan September, insya-Allah, wallahu a'lam. Tapi saya tak minta lah sampai bulan September, tapi saya nak sampai Raya Haji ni, bukan Raya Haji je kita dah mula sekolah balik seperti biasa. Sebab apa? Dalam keadaan yang macam ni, saya kurang orang kata apa, interaksi kita berdua ataupun dengan murid-murid, dengan kamu semua, dengan anak-anak ya, kurang orang kata apa, tak nampak apakah expression, apa muka kamu, reaksi muka kamu, body language kamu, kita tak tahu apa sebenarnya kamu faham ke tidak. Jadi saya doa tiap-tiap hari supaya kita boleh bertemu ataupun boleh pergi sekolah yang mana memudahkan kita untuk belajar. Tu. Jadi memang doa tiap-tiap hari. Ya, kita kena doa tiap-tiap hari, minta pada Allah supaya kita dipermudahkan dalam keadaan yang macam tu. Okey. So, kita masuk yang seterusnya. So, kita akan masuk kepada struktur kawalan pilihan bersarang kejap lagi. Tapi sebelum tu kita tengok dia punya yang paling mudah sekali pasal struktur kawalan. Kita ulang balik, ada struktur kawalan tunggal yang ada dalam kita punya muka surat yang ini adalah struktur kawalan tunggal. Ya, kenapa tunggal? Dia hanya ada satu je, benar. If syarat tersebut true, maka dia akan buat. Maksudnya apa? Jika umur tersebut lebih daripada 20, maka ia boleh mengundi. Contohlah kita buat satu programming kat sini. Ya, kita buat satu programming namanya undi.java. Kita nak buat basic ya atau apa? Atur cara struktur kawalan pilihan tunggal. Cikgu copy je ni. Ya, senang sikit nak buat. Okey, copy. Jadi cikgu copy yang kedua pula, copy yang ni. Ini kan kita dah belajar sebelum ni, antara benda basic yang perlu ada dalam kita punya atur cara. Ini kita punya basic. So, kita nak buat pasal, ni grade lah. Kita tukar pada undi. Kita nak buat tadi undi kan, kat sini undi. Ya, anda layak mengundi ataupun tidak. So, kita copy yang ini, if. Kemudian kita letak kat sini. Alright.
dalam kamu punya tu dia tak lengkap. Dia kena ada yang atas tadi yang kita dah banner. Yang kita banner tadi sebelum ni. Yang kamu punya ada pada line ni je. Line 5 dengan line 6. Line 5 dengan line 7. Saya naikkan sikit lah. Okay. Yang ini je ada dalam buku teks. Saya letakkan kat sini. Dia punya lihat halaman 77 buku teks. Okay. Kat sini, okay. So kita dah ada dia punya satu struktur kawalan pilihan. Tetapi kita tak ada indikator masukan, input. Input tak ada. So kena ada input, contohnya kita nak masukkan INT umur sama dengan 19 ataupun sama dengan 21. Okay, yang ini adalah pemboleh ubah. Ini pemboleh ubah. Ya. Jenis data. Yang depan tu integer tu jenis data. Jenis data. Jenis data. Kita tulis int ataupun integer. Dan cikgu buat nota kat sini supaya kamu boleh tahulah lepas ni kalau cikgu copy ni nanti letak dalam grup. Kamu tahulah umur. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Pemboleh ubah sama dengan umur dan nilai sama dengan 21. Ini antara yang kamu perlu tahu dalam pengisytiharan untuk pemboleh ubah. Dia perlu ada jenis data. Jenis data int ni ataupun nama panjangnya adalah integer. Integer. Pemboleh ubah namanya adalah umur. Manakala nilai bagi umur tersebut diumpukkan dengan nilai 20. Ini contoh nak mengisytiharkan pemboleh ubah. Kita dah belajar dah sebelum ni. Ada nota di dalam tu. Jadi kita nak isytihar perlu ada tiga-tiga ni. Jenis data, pemboleh ubah, kemudian umpukan nilai dia berapa. Ini antara konsep utama yang perlu kamu tahu ketika kita nak buat orang kata apa atur cara ni. That's why dalam slide ni dia mention pada awal-awal lagi benda pertama yang perlu kamu tahu pemboleh ubah. Tengok pemboleh ubah. Sebab apa dengan pemboleh ubah tu kalau kita tak buat pemboleh ubah jadi kita tak boleh tentukan berapa nilai masukan bagi data tersebut. Okay, so kita cuba run. Jadi nilai yang kita masuk adalah umur sama dengan 21. Dalam keadaan ini nanti dia akan buat perbandingan. Jadi umur kata 21 dia akan bandingkan dengan umur 20. Okey, true ke false kat sini? Firdina, true ke false? 21 lebih besar daripada 20. True. True. So dia akan jadi true. Kalau dia true dia buat apa Aina? Dia akan entah. Ni perkataan ni. Print. Print dalam bahasa Melayu apa? Paparkan. Paparkan apa? Dia paparkan anda layak paparkan apa yang ada dalam anda layak mengundi. Apa yang ada dalam telinga ni dia akan paparkan. So kita run. Tengok betul tak jawapan dia. So dia akan paparkan apa? Kat sini dia akan look. Okay, anda layak mengundi. Anda layak. Apa yang ada yang dalam ni dia akan keluarkan. Telinga ni indikator yang mana apa yang ada dalam dua telinga ni ataupun dua koma atas ni dia akan jadi, dia akan maksudnya dia akan keluarkan apa saja anda layak mengundi. Okey, itu contoh. Ataupun kita buat lagi satu input masukan. Contoh kita nak masukkan string. Kita nak masukkan Nazrin sama dengan nama. String, nama, jenis pemboleh ubah, lepas tu jenis data, pemboleh ubah, kemudian nilai, Nazrin. So kita nak letakkan Nazrin ni, anda layak ni kan. So kita tukar kepada Nazrin. So kita nak buat macam mana? Nama tambah dengan Nazrin layak mengundi. So bila dia letak macam ni, so bila kita run, dia akan keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Nazrin layak mengundi.
Nama ni plus ni maksud apa? Dia gabungkan yang pemboleh ubah ini dia letak kat sini. Maksudnya apa? Dia keluarkan apa nilai dia kat sini, dia akan keluar kat sini. Tak perlu kita tulis Nazrin kat bawah. So dia akan berubahlah nilai dia kat sini. So macam ni. Dia punya cara nak tentukan. Ini adalah struktur kawalan yang mana dia punya adalah tunggal satu saja. Tapi kalau kita nak ubah daripada tunggal ini kepada dui pilihan, okey, cikgu copy dulu dia ni. Ni. Okey, cikgu print screen dulu, alternate print screen. Okey, cikgu pastekan dalam kita punya ni. Cikgu namakan dia Java struktur kawalan. Kalau tulis S struktur, kalau cikgu tulis s.k.t struktur kawalan P tu ni tunggal. Itu maksudnya apa? Struktur kawalan pilihan. Ini kalau dalam message cikgu tulis Java SKP tunggal. Maksudnya apa? Struktur kawalan tunggal. Itu nanti lepas ni kamu boleh salin letak dalam buku. Okey, sebab apa benda ni tak ada dalam buku. Dalam buku teks kamu ada ni je. Buku teks ada ni je. Jadi kita tak tahu macam mana bila kita nak type nanti. Kita tak tahu apa benda yang kat atas kat bawah ni. Kalau kita type ni saja dia error. Dia jadi error. Kalau contohlah cikgu ambil bahagian ni je. Cikgu ambil ni, cikgu copy. Nanti you datang sekolah nanti you buat benda yang sama. Kan? Lepas tu kamu pun kamu run. Maksudnya apa? Ada 3 baris saja. Kamu run, dia akan jadi error. Sebab apa? Kalau kita belajar dia perlu ada input, dia perlu ada mula. Kan kalau macam tak alih tu, jadi tengok error, tak boleh nak run. Sebab apa? Dia jadi macam tergantung. Ni contohlah. Tapi hari ni kita tengok yang ini. Okay, so selamat datang Nabil. Cikgu tanda tu Nabil. Muhammad Nabil. Lambat hari ni Nabil. Ada kerja ke? Nabil? Tak ada cikgu, tak ada. Ya, terlepas pandang waktunya. Sorry. Ya, tak apa. Okay. So kita akan lihat balik ini. So kita nak ubah ini jadi struktur kawalan pilihan tadi tunggal. So kita nak buat struktur kawalan dui pilihan. Yes, dui pilihan. Dui pilihan maksud apa? Ada 2 pilihan. Kalau dalam ni, dalam buku teks kamu, dia ini tunggal. Yang ini 2 pilihan. Dia ada benar, dia ada palsu. Ada benar, ada palsu. Maksudnya apa? Ada 2 jawapan keluaran daripada apa yang kita letakkan unsurnya. So, contoh dalam Java programming tadi kita tambah je. Ya, so kita akan letak satu indikator lain. If tu jika betul, jika benar. So, kalau dia benar, baru dia buat. So, sekarang saya ubah else. Else maksudnya apa? Selain daripada yang betul tersebut. Nak letak indikator tak? Tak perlu letak indikator. Sebab apa? Selain. Dia bukan struktur kawalan pilihan. Orang kata apa? Dia ada 2 pilihan tapi bukan pilihan pelbagai. Pilihan pelbagai maksudnya dia macam ni pula. If else. Dia ada lagi dia punya yang ini. Ni kalau kita guna if else. Yang ni kalau contoh pelbagai lah. Pelbagai dia jadi banyak lagi lah pelbagai. Kalau ini umur dia 30. Jadi kita buat 30 kan. Ni pelbagai. Macam apa? Kalau 20 ni true, dia akan kat sini, dia akan cari lagi lah. Okay, so kat sini kita guna else je. Kita nak guna 2 pilihan. 2 saja pilihan. Kalau 2 pilihan, if else saja. Tak perlu guna if else if. Kalau dalam ni dia dah tunjuk dah dalam cikgu punya nota. Cikgu dah letak kat sini. Kalau kita guna untuk yang 2 pilihan, dia ada if dengan else saja. If dengan else saja. Kalau if tadi satu je. Jika betul, mesti ada ungkapan, ada syarat. Maksud apa? Syarat tu ada satu je dalam keadaan ni. Dia ada satu syarat saja. Tetapi dia ada 2 jawapan macam ni kan. Kalau kita tengok pada muka surat 78 tu. Muka surat 78 tu dia kata mula.
Jika syarat itu benar, laksanakan pernyataan jika benar. Tapi kalau syarat itu palsu, dia akan nyatakan laksanakan pernyataan itu palsu. Dia ada orang dua benda lah. Ya, sama ada nak pergi hijau atau Kuala Selangor. Okay, bagi tahu. Ya, kalau kita ke kanan, kita akan pergi hijau. Kalau ke kiri, kita akan pergi Kuala Selangor. Itu contoh. Maksud apa? Dia ada dua pilihan. Dia maksud apa? Pilihan tu ada dua kepada orang tu. Tapi kalau macam maksudnya satu pilihan, contohnya kita jalan one way, nak tak nak kena terus je, tak boleh belok ke belakang. Itu contohnya mesti benar saja, dia tak ada palsu. Kalau itu kalau contohnya tunggal yang macam mana kita buat tadi. Tapi dalam keadaan ni dia ada dua pilihan, maksud apa? Kita boleh memilih jalan mana yang kita suka. So dalam keadaan ini else maksudnya apa? Selain daripada itu, dia akan keluarkan apa? Kita akan keluarkan sama ada kamu nak buat yang macam ni pun boleh, dalam telinga ni, pembuka dan penutup ni boleh. Tak ada buat pun tak ada. Sebab apa? Dia in one line, tak ada syarat di dalam dia. Kalau dia ada syarat yang macam ni, kalau dia ada syarat, dia kena ada buka tutup supaya kita tahu kat mana syarat tu digunakan. Tapi kalau dia tak ada, tak payah guna pun tak apa. Tapi kalau sekarang kita nak guna juga tak ada masalah, kita copy sini, kita paste kat sini, kita tulis kat sini tidak layak. Okay, Nazrin, umur sekarang berapa Nazrin? Nazrin? Ada ke tak Nazrin ni? No Nazrin? Ya, Umur cikgu. berapa Nazrin? 11. Okey. Nama lain tak okey. Maisara lain okey tak Maisara? Ya, cikgu. Umur berapa Maisara? Nak kenal Maisara. Umur berapa? 16. 16, mudanya. Okey. So sekarang kita nak letak, tadi dah Nazrin kita letak Maisarah pula. Okey, Maisarah. So sekarang kita nak tengok kat sini. Bila indikator yang pertama ni, dia masukkan umur adalah 16. Umur adalah 16. So bila dia sampai dekat indikator if yang pertama, dia akan masuk kat sini umur antara 16 lebih besar daripada 20. Betul ke tidak Maisarah? 16 lebih besar daripada 20. Salah. Salah. Makna salah? False. Palsu. Tak salah. Ya. Salah tu boleh juga kalau dalam exam nanti jangan buat salah. Tulis apa? Palsu, benar, true, false. Salah betul tu tak ada. Ya, dalam ni. Nanti biasakan. Sebab apa? Kalau kali pertama exam tu boleh cikgu betulkan lagi, tapi kalau dah selalu tak boleh. Ya. Okey. So sekarang dia false, dia takkan masuk kat dalam bahagian ni kalau dia salah. Rumah dia nak masuk tak boleh. Sebab apa? Kunci dia salah. Maksudnya apa? Dia akan masuk pada rumah yang lain. So kita cuba run dalam programming ni, ada error tak? Kita test dulu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. So kita ada error dekat line 19. Sebab apa? Ada buka tutup. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kenapa kat sini dia ada error? So errornya dekat terlebih tutup ke apa ni? Terlebih tutup. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey, kita tutup satu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Maisarah tidak layak mengundi. Sebab apa? Umurnya kurang daripada 20. Ini contoh kalau kita buat dua pilihan. Ya, dua pilihan. Ini contoh dua pilihan. Cikgu letak kat atas sikit lah. Kang you all tak nampak. Ni biarlah digabung kat atas ni. Maksudnya ada 3 penutup pembuka. Nanti you, kalau cikgu ni kan kecil kan you tak nampak. Mana ni? Okey. Ya. Kena nak pastikan semua nampak baru boleh copy. Okey. Cikgu copy dulu. Alternate print screen. Cikgu paste dekat kita punya group. Tak perlu salin. Sekejap lagi kamu bawa salin balik dalam buku teks. Java. Saya tulis s.k. s.k.p itu masuk sutur kawalan pilihan.
Yang ni dui pilihan. Dui pilihan. Pilihan. Ataupun if else. If else. Okey, ini nanti salin. Ya. Ni muka surat 77, edit. MTS 77, yang ini MTS 77 juga. Edit MTS 77. MTS tu muka surat, muka surat. Okey, yang bawah ni pun sama juga. Nanti awak salin ini MKS edit MKS 78. MKS 78. Nanti salin dalam buku teks tu, salin dia punya yang ini, catale ni, yang bentuk ni, catale ni dengan sinteks ni, nanti kat bawah dia salin pula yang bahagian ni. Ya, salin. Nanti kalau kita nak guna adalah peksa nanti senang. Ya, kita nak buat senang. Bagi cikgu seminit boleh? Sekejap ya. Okey. So ini contoh yang kedua kita buat pasal dui pilihan. Ya, dui pilihan. So kita akan pergi yang seterusnya. Kita akan tengok pada yang seterusnya. So kita akan, tadi kita dah buat dui pilihan, ada dua. So kita akan masuk pula, kita nak masuk dia pelbagai. Tadi ada if else. So kita akan masuk yang seterusnya, kita nak buat else if pula. So apa, ada lagi dua syarat. Yang ini boleh lihat pada muka surat. Pada muka surat 79. Muka surat 79. Okay. So dalam muka surat 79 ni, dalam ni ada 3 syarat. Cikgu besarkan jadi 2 syarat je lah. Nampakkan 2 syarat. 2 syarat. Jadi kita nak bagi pada 2 syarat je. Ya. So dia ada mula, nyatakan syarat pertama. Kalau syarat pertama tu tak dipatuhi. Tak dipatuhi. Kalau contohnya syarat yang pertama ni dia tak patuh. Tak patuhi. So secara automatically dia tak pergi pada ya ni, dia akan pergi kepada syarat yang kedua. Okey. Maksudnya apa? Dia ada 2 syarat. Tapi kalau sini ada syarat, dia ada 3. Kalau yang syarat ni juga tak dipatuhi, dia akan pergi syarat yang ketiga. Kalau tidak, yang ketiga ni tak juga dipatuhi, last ni dia akan pergi tamat lah. Last, maksudnya apa? Dia akan cek satu persatu syarat tu. Maksud apa? Pelbagai ni, dia maksudnya apa? Dia ada dia lebih daripada 2 syarat. Bukan satu, tapi dia ada lebih daripada 2 syarat di dalam dia. Dia punya syarat, dia punya kebolehan dia, maksudnya apa? Dia kena ada 2 syarat dalam programming dia. Okay, so macam programming yang macam ni, hari ni kita nak buat programming. Cikgu padam balik. Ambil buku teks cakap. Jangan cakap buku teks ya. Cikgu tak apa sebab dia buku teks online. Cikgu boleh padam balik. Okay, so sekarang ni cikgu nak buat else if. Dia punya coding dia, dalam kod dia nanti dalam cikgu akan bagi nota ni. Dia ada else if bawah ni. Dia ada else if. Cuma kat sini cikgu pendek pula. Astagfirullahaladzim. Dekat bahagian ni sepatutnya ada else if. Ya, cikgu buka. Ni betulkan balik. Else if. Mana dia. Okey. Maaf. Else if. Okey. Dia ada 2. Okey. So, kita balik pada yang sini. Kemudian kita balik. Maksudnya apa? Dia ada if, else if, baru ada else. Ada 3. 3 dia punya ni. Maksudnya apa? Kat sini ada 2 syarat yang diumpukan. Ungkapan pertama, syarat pertama. Ungkapan yang kedua, syarat yang kedua. Maksudnya apa? Dalam kultur kawalan pilihan pelbagai ni, dia ada 2 syarat. Dia punya mesti ada 2 syarat ataupun lebih daripada 2 syarat. Dia punya kemungkinan dalam dia punya programming dia. So kita pergi pada programming dia. So tadi kita yang pertama tadi kita ada umur kita 20 saja. Umur kita 20. So sekarang kita nak check ya, yang mana kita nak letakkan else if ni.
else if, kita nak buat lagi satu syarat, yang mana syarat pertama ni adalah ini. Ya, syarat pertama ini maksudnya umur lebih daripada 30 lah contohnya. Ini apa? Lebih pada 30. So cikgu akan letakkan kat sini, copy, cikgu akan letak kat sini, paste. Maksudnya apa? Ini umur 20 sampai dan. Kita buat lagi satu indikator. Ini adalah operator N. Operator N. Kalau N dia buat macam mana? Macam ini ke? Kita ingat. Ini kot. Ini ke? Kita tengok balik dalam buku teks. Sebab apa? Cikgu sebab terconfuse dengan beberapa programming. Sebab apa? Cikgu lama tinggal Java ni. So cikgu nak kena ingat balik. Okey, kalau dia N, operator N Java. Okey, operator N, dia cara dia dan, guna dan saja, dan. 78. Balik 78. Okey. Okey. Kalau dalam PHP, dia guna AND. Ini dalam PHP. Budak datang, kamu akan belajar nanti. Tapi dalam keadaan kamu belajar pasal Allahumma salli wa sallim ala Java, Java dia guna ni. Dan. Dan dia sama macam ni. Dan ya, umur ni kita nak bagi umpukan umur ni supaya tak lebih daripada 30. Dan umur ni kurang daripada 29. Maksudnya apa? Tak masuk lagi 30. Jadi range umur dia ni antara 20, 21, 22 sampailah 29. Dia last kali 29. Ni dia punya indikator dia. 20, 21, 22 sampai yang 3 dot ni maksudnya apa? Di antaranya lagi lah sampai 29. Kenapa kita buat macam ni? Sekali lagi kita akan tengok beza dia. Kenapa kita buat macam ni? Kemudian yang kedua pula, kita letak indikator yang kedua, else if umur tu lebih daripada 30. Bukan layak lagi, dia adalah wajib mengundi. Wajib mengundi. Dah wajib dah. Sebab apa? Dah tua dah. Tak mengundi juga. So yang ni tidak layak mengundi. Selain daripada tu tidak layak mengundi. So sekarang umur, contohlah umur saya letak umur saya lah. Jadi cikgu letak kat sini nama cikgu. Azlirul Azwan. So cikgu letak umur cikgu sekarang 38 tahun. Okay, 38 tahun. So kalau cikgu letak umur sekarang 38 tahun, syarat yang mana dia akan pergi? Syarat mana dia akan pergi? Nabil. Syarat yang pertama ke syarat yang kedua? Syarat pertama yang ini. Ya. Syarat yang kedua yang ini. Syarat mana dia akan pergi? Nabil? Syarat nombor 2 ya cikgu. Syarat nombor 2. Kenapa syarat nombor 2 Aina? Sebab dia ada kan integer umur 38. Lepas tu dia dalam kurungan tu dia ada umur lebih besar daripada 30. Kan? Betul tak? Yes. Maksudnya apa? Yang pertama tu kenapa tak boleh masuk yang pertama Aina? Sebab dia bagi umur tu kurang daripada umur cikgu. Okay. Alright. So kita akan lihat. So sekarang tadi cikgu letak N kan, maksudnya apa? Di antara. So kita akan test run. Kita bagi kepada yang mana? Wajib ke layak mengundi? Okay, ada error kat sini kesannya. Okay, macam mana ni? Ada N. Astaghfirullahalazim. Cikgu letak N pula kat sini. Okay, siapa yang baru hadir ya? Siapa yang baru datang tadi? Ke masuk balik? Fatihah. Yes, Fatihah bawa masuk ya Fatihah. Assalamualaikum Fatihah. Sekejap ya Aina, kita tanda ni dulu. Jadi kita tanda. Okey cikgu. Okay, so tadi
Aina kata umur yang akan keluar adalah wajib mengundi. Kita run. Tadi ada error, sorry. Tadi ada error. Bismillahirrahmanirrahim. Dan minta tak ada error lah. Ya. Okay, so Azlirul wajib mengundi. Sebab apa? Umur dia lebih daripada 30, 38. So sekarang contohlah saya buang ni indikator operator ni. Ni operator ni ada pada muka surat berapa tadi? Ya, operator ni ada dalam muka surat. Ya, operator ada dalam muka surat ni. Ya, NO tadi. NO, mana NO? Okey, operator ni ada operator logical pada muka surat 86. NO not. N ni maksud apa? Gabungkan dua syarat. O ni gabungkan dua syarat, tapi syarat tu salah satu boleh true, boleh false. Tapi N ni kedua kena betul. Contohlah N dengan O ni, dia punya penggunaan dia. Saya dan Aina buat atur cara. Okey. Yang kedua pula, ayat yang kedua, saya atau Aina yang buat atur cara. Okey. Jadi dua ayat ni berbeza. Satu yang guna N ni, saya dan Aina. Maksudnya apa? Kedua-dua. Saya dan Aina itu buat pengatur caraan. Manakala ayat yang guna O tu, saya atau Aina yang buat pengatur caraan. Boleh jadi dua-dua ataupun salah satu, sama ada saya atau Aina yang buat atur cara. Maksud apa? Dalam O ni dia ada sedikit kelonggaran lah. Yang mana salah satu syarat tu boleh true atau satu syarat tu boleh false. Tapi kedua tak boleh false. Dia mesti ada salah satu adalah true. Dua-dua true pun tak jadi masalah. Not ni pula dia tidak sama. Tidak, bukan dia. Maksudnya apa? Bila dia uji, nanti dia bukan. Ada tak contoh kat sini? Kat dalam ni dia ada O. Cuba tunjuk not. Bukan. Bukan dia. Kat sini ada tak not? Dalam contoh ni tak ada not. Tak apa, nanti kita akan pergi bila kita masuk pada penggunaan not. Kita baru guna untuk N. Ya, untuk N. Mana tadi? Kita ulang balik. Okey. Kita pergi bagian ni. Okey, so sekarang ni katakanlah cikgu buang N ni. Cikgu buang N ni. Jadi bila cikgu buang N ni dia jadi 20. Macam ni. Agak-agak indikator bila umur cikgu 38 ni, dia akan pergi ke mana lagi? Sama ada dia masih lagi pada jawapan yang tadi ataupun dia akan print yang pertama. Masya, mana Masya? Nak dengar suara Masya pula. Masya ada tak? Macam Firzina. Firzana. Masya? Senyap je, Masya. Tak nak cakap. Okey, tak apalah. Okey, Aina nak jawab. Okey, Aina jawab lagi, Aina. Dia akan ke mana, Aina? Sama ada ke Dia syarat? pergi. Terus. Sila. Pergi. Boleh pergi dua-dua ke cikgu? Dia boleh pergi dua-dua. Tak, dia mesti salah satu. Bila syarat ni dia akan pergi salah satu je. Dia takkan Salah pergi. satu jugalah. Salah satu. Saya rasa as if lagi. Sebab umur lebih besar daripada 30. Alright, kita test, kita run. Okay, kita run dulu. Nak run ni. Okay, run. So, kita run. So, sekarang bila kita run, kita nak tengok sama ada jawapan Aina yang kali kedua ni bila tidak ada indikator menyambungkan. Okay, kat sini dia jadi apa, Aina? Layak mengundi. Layak mengundi pada syarat yang berapa tu? If, syarat pertama. Syarat pertama. Kenapa syarat yang pertama dia tak masuk syarat yang kedua? Okey. Pada syarat ini, jawapan ni macam ni, Aina. Bila dia jumpa umur tadi 38 lebih besar daripada 20, dia dah jumpa dah jawapan dia. Dia tak akan buat indikator yang kedua. Sebab apa? Indikator yang pertama dah true. Bila dia dah true, dia tak akan buat untuk syarat-syarat yang bawah dia. Dia akan cari bila dah true. Bila dah jumpa cinta sebenar, dia akan tengok cinta-cinta yang lain. Contoh kan, sebab apa dia dah jumpa cinta yang sebenar. Ya, ataupun bila dia dah tengok cerita Korea, cerita lain dia akan tak tengok dah. Contoh macam tu.
Ataupun kalau yang lelaki bila dia tengok cerita kartun ataupun dia dah main PUBG, dunia dia memang dalam PUBG je. Ya, dia tak akan pergi ke tempat lain dah. Contoh macam tu. Bila maksudnya apa? Bila dia dah jumpa jawapan sebenar, dia tak akan pergi jawapan yang kedua. Walaupun jawapan kedua tu adalah betul juga. Kalau dia masuk ni, 38 ni, 38 lebih besar pada 30, dia true juga. Dia true juga. Tapi, dia dah jumpa true yang pertama, cinta hati yang pertama. Jadi dia tak perlu pergi cinta hati yang kedua, tak perlu. Sebab apa? Pandangan pertama tu dah ada. Pandangan yang kedua ni, dia lepas syarat. Kan contohlah lelaki kan. Ataupun ni perempuan banyak kan. Aiman seorang lah. Jadi apa yang ada pada Aiman? Aiman handsome. Aiman tinggi. Jadi dia buat Aiman lah. Lepas tu datang pula Nabil. Jadi contohlah ada orang dah suka pada Aiman. Jadi dia akan tengok pada Nabil yang baru datang. Contoh macam tu. Ya, maksud dia apa? Dia dah jumpa jawapan yang sebenar. Dia tak akan pergi jawapan yang kedua. Ini contoh. Ini contoh. Ya, okay. So, bila dia dah ada indikator ni dah true, indikator yang kedua walaupun dia true, dia takkan buat. Dia takkan buat indikator tu. So, that's why kita buat kat sini, kita kena letak ya dan tadi supaya kita tak nak jawapan tadi dia terus pergi pada menjurus pada yang pertama tadi syarat wa imma dalam keadaan tersebut umur pada syarat pertama tu betul. Tapi dia lebih betul pada syarat yang kedua. Kita nak bendung dia. Okay, kita nak bendung dia punya berlakunya kesalah logical ya ataupun jawapan yang tidak logik pada sisi asasnya. Jadi kita kena letakkan indikator yang mana kita nak kecilkan dia punya umur tadi daripada 20 hingga ya 20. Okey, so kita nak pecahkan daripada nak jadi 20, 21, 22, kemudian sampai 20, 29. Kita nak kecilkan dia punya ruangan, apa dia punya keadaan. So kat sini kita akan letak umur lagi, umur lebih kecil daripada 29. Jadi nanti sudah tak ada, samalah. Lebih kecil atau sama dengan ni 20. Kalau yang ni pun lebih kecil ataupun sama. Jadi kita nak buat umur tadi, kalau ini kita buat sama ni, kalau kita tadi kan macam cikgu tak buat benda ni, tak buat sama ni, nanti dia tak kira 20 ni, dia kira 21. Sebab apa? Lebih besar 20. Dia akan pergi pada 20, dia akan pergi pada 28. Macam ni. Tapi kalau cikgu buat lebih besar dan sama macam ni, dia akan pergi pada keadaan 20 sampai 29. Macam ni. Dalam keadaan macam ni. Tapi umur wajib menjawab adalah 20. Yang ini kamu boleh lihat indikator ni pada muka surat. Muka surat berapa? Anak-anak pada muka surat 84 indikator ni. Cikgu besarkan. Ni penting ya perhubungan ni. Okey, cikgu copy pula macam mana ni? Kan terambil tepi pula. Astaghfirullahalazim. Ke bawah pula begini. Okey. Alternate print screen, cikgu paste. Ini penting ya. Ini penting. Cikgu paste operator ni. Nanti kamu nak tahu lebih besar, tak sama, lebih besar atau sama, ya. Lebih kecil dan sama. Ini contohlah. So kita akan letak ni, terbalik. Kat sini kena sama. Besar dulu atau sama. Ataupun kecil dulu baru sama. Okay, so bila kita buat indikator ni umur saya 38, secara automatically dia akan pergi syarat yang kedua. Sebab apa? Syarat pertama tadi betul. Tetapi syarat yang kedua tu lagi betul. Sebab apa? Dia wajib mengundi umur ni dah lebih daripada 30. Ini contoh. Yang ini adalah struktur kawalan. Struktur kawalan. Cikgu buang yang ni. Yang ini dah ada dah yang sebelum ni. So cikgu buang yang ini. Lihat buku teks ni cikgu buang juga. So apa yang tadi tu memang dah ada dah pada halaman-halaman yang kita buat sebelum-sebelum ni. Jadi cikgu nak letak yang ini, cikgu copy alternate print screen. Cikgu letak dekat punya ni. So cikgu nak tulis Java. Tutur kawalan pilihan dalam kurungan pelbagai. Pelbagai maksud apa? Dia ada lebih daripada
satu. Pelbagai ni. Suatu kawalan pilihan, pelbagai pilihan, pelbagai pilihan, pelbagai pilihan. Pilihan, pelbagai pilihan. Okay. Alright, Java SKP pelbagai pilihan. Cikgu letak pada tu, nanti dekat buku teks, buku surat, dia adalah buku surat berapa tadi? Buku surat berapa ya? Cuba cek buku surat berapa dia punya carta alih. So boleh jawab? Cikgu tulis terus dalam ni. 70 berapa? 79. Okay, thank you Adriana. Okay, 79. Tadi buku surat 77, 78, 79. So, kita ada saudara kandung bagi struktur kawalan pilihan ni yang kamu tak pernah jumpa lagi dalam Python, dipanggil sebagai switch case. Switch case. Switch case. Switch case tu ada pada, kalau dalam contoh ni dia tak tulis, tak jadi contoh. Tapi dalam bentuk ni dia tak tulis, tapi dia ada lebih nilai, dia lebih kepada pelbagai. Pelbagai ni lebih cantik kalau kita guna switch case. Sebab apa? Switch case dia punya coding dia lebih cantik. Macam ni. Kejap lagi kita akan buat. Ni cikgu dah buat tadi, cikgu dah type. So kita akan, yang ni nanti yang ini kamu ikut coding yang dekat dalam buku teks dulu. Dalam cikgu punya tu. Yang lagi kita akan buat dia punya ni. Okay. So kita nak ubah coding yang ini, coding yang ini. Jadi kita nak letak dia supaya dia boleh memilih case mana yang dia nak. Case mana yang dia nak. Ini contohnya kita nak pilih Java main, kita nak pilih contohnya dalam kita punya programming ni yang kita lihat dalam buku surat 82, tengok buku surat 82, bukan 80, surat berapa tadi ya? Okay, muka surat 82 ni kita nak masuk rakan baik. Kalau kamu lihat dalam dia punya, ni carta alih untuk if else, yang ini pula carta alih untuk switch case. Sama ke tak dua-dua ni? Cikgu tanya, sama tak muka surat 79 dengan muka surat 82 81, sama tak dia punya carta alih? Cuba tengok betul-betul. Sama ke beza? Amati betul-betul. 79 dengan muka surat 81. Ada tak? Siapa boleh ni? Boleh. Sama tak Adriana? Tapi 81 tak. Dia. Tak sama kan cikgu? Apa yang tak sama Aina? Cuba Aina sebut. Apa yang tak sama? Adriana kata sama. Adik dia pun kata sama. Adriana lah terangkan dulu, nanti saya pula terangkan. Okey Adriana, terang dulu. Apa yang samanya? Ana? Yang samanya bentuk dia. Okey, bentuk dia sama dan aliran dia sama. Betul Aina? Okey, kalau dari segi sinteks sama ke tak sama? Betul, tak sama. Tak sama. Sinteks dia tak sama. Aina tengah makan ke Aina? Sorry cikgu. Okey. Tak apa. Makan is okay. Makan. Cikgu kan nampak pun. Kan lapar kan. Kat rumah. Cikgu kan lapar juga. Minum. Kita kena pelbagai lah. Sebab kita belajar kat rumah kan. Kita kena perbagaikan cara kita supaya kita tak, orang kata apa, rasa bosan depan laptop daripada pagi sampai pukul 1 nanti kan. Okay. So dia punya carta alih sama. Cara dia nak simplify dia sama. Cuma daripada bentuk sama. Bentuk sama kan? Ni 70 carta alih. Bentuk sama. Daripada segi sinteks dia lain. Sinteks dia lain. Sinteks yang kat atas ni dia guna if else. Sinteks kat bawah ni dia guna switch case. So, kita akan ubah. Kita akan ubah. Yes, switch case. So, dalam switch case ni, kita akan bagi kepada orang tu satu menu ataupun satu menu. Okay. So, bila kita nak bagi satu menu, contohlah kita dalam Java online ni,
Okay, kita tengok pada contoh yang switch case ni. Apa beza dalam switch case ni, dalam main ni kita nak buat. Okay, dalam switch case ni, dia akan mula dengan switch bulan sampai case tu habis. Contoh cikgu ambil switch case yang pertama. Okay, sekejap ya, cikgu nak kita buat satu lagi. Untitled ni cikgu buang dulu. Jadi kita buang untitled ni, kita ambil balik undi tadi tu. Kita ambil semua kita punya tadi. Kita copy. Jadi kita letak kat sini. So kita nak ubah yang ini ni nak jadi switch case. Nak jadi switch case. So kita nak hantar dia sebagai switch case. So kalau buat switch case, kita kena buat keadaan yang macam ni. Okay. So kat atas dah ada Java import. So kita kena masukkan kita punya pilihan menu ataupun pilihan menu dulu. Okay, so kita tak akan letak integer ni ataupun kita akan letak integer umur dengan string nama. Okay, string nama kita buang juga. Ataupun nama tak perlulah. Nama kita buang juga. Okay. So kita nak gunakan switch case. Nak tukar coding tadi kepada switch case. So kita nak buat switch case ada berapa? Kita ada 3 switch case. So kita ada 3 tadi if else if dengan if. So ada 3. Cikgu copy dulu. Cikgu letak sini. So yang ni buang lah. Yang ni buang. So ada 2 pembuka penutup. So kat sini ada switch case. Case pertama keluar apa? Kemudian dia break. Kemudian dia tutup. Kemudian dia buat case yang kedua. Dia tutup. Case yang kedua, dia papa apa, kemudian dia break. Break ni maksudnya apa? Dia berhenti. Dia tak akan pergi ke tempat lain. Case yang ketiga, dia akan papa, dia akan break. So kat sini dia ada 3 pilihan menu. 3 pilihan menu. So kat sini dalam keadaan ini, dalam bahagian ni dia tentukan umur tadi tu berapa bilangan dia. So kita akan contoh, kita nak letak sama macam main ni. Dia letakkan Februari ke Mac ke, kemudian kat bahagian bawah ni dia akan kirakan nombor yang dimasukkan antara 1 sampai 12. Okay. So sekarang kita nak masukkan kat sini. Ya, kat sini. Jadi kita letak kat sini. Okay, kat sini. So kat sini ditulis print out pilihan. Okay, kat sini kan. So dalam keadaan ini kita tak nak dia keluarkan ini, kita nak dia keluarkan apa tadi? Print out ataupun kita letak the print out, kita buat ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pilihan 1. Print out pilihan 1. Okey. Kat atas ni kita buat dia punya menu. Okay, dia punya menu. System.out.println. Kita akan minta scanner. Tak apa cikgu buat dulu. Dia all tengok dulu. Ya, nanti kita akan dia punya tu semudah je, nampak je. Tapi takut you pening. Sekejap cikgu buat dulu. Sekejap lagi kita akan bincangkan. Okay. So kita akan masuk scanner, pilih selamat datang, pilih pilihan menu. Okey, 1 copy. Okey. Saya nak tunjuk sesuatu. Okey, jadi dia ada case dot Java. Ini baru boleh run. So cikgu buang case ni, kita nak tunjuk apa yang akan keluar mula-mula. Cikgu tak proses lagi. Cikgu nak keluarkan apa benda yang perlu dikeluarkan dulu. Pilihan menu 1, umur lebih dari 20 hingga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad 29. Okay. Kemudian kita copy ni. So yang kedua umur 30 hingga 39. Okay. Jadi 2. Dalam switch case ni dia buat pilihan berdasarkan nombor yang kita masukkan.
Jadi kita tak perlu masukkan apa-apa indikator. Masukkan, so sekarang masuk 40 sampai 49. Okay. So kat sini ada 3 menu. Nanti dalam ni dia akan keluar macam ni. Cikgu nak cantikkan sikit. Copy. So ni kan sikit. Alright. Kelas kita sampai pukul berapa ni? Aku dah lebih waktu lah. 11.55 cikgu. Lama lagi. Okey. Ada lagi. Takutkan terlebih masa kan, cikgu lain marah pula. Okey, so dia akan keluar menu macam ni. Okey, so kita run dulu tengok apa yang akan keluar, gambaran macam mana keluar. Okey, dia akan keluar Allahumma salli wa sallim, ada error pula pada kelas undi. Okey, sorry. Kelas ni kena sama dengan kelas atas ni. Case Java ni, so kelas ni kena kelas case. Kelas case juga. Allah, tak boleh case ni. So nak tulis macam mana? Kelas undilah saya. Oh. Aduh, nama kelas pelik. Kan? Jadi kita ubah case ni sebab apa case tu dia ada undilah saya. Alright. Jadi kedua-dua ni kena sama. Ya, undilah saya kat sini pun kena ada undilah saya. Bukan pada static void main ni tapi kelas. Kelas. Ya, kelas ni apa nama dia? Kelas ini kat atas ni tulis kelas ni adalah kelas ni. Ya, kelas kalau kamu tulis 4 UiTM 1. Kat sini pun kelas ni 4 UiTM 1. And so kat sini nanti bila kita run, dia akan keluarkan satu paparan skrin. Tak cantik lah, tak apa cantik. Sebab apa? Dia akan keluar macam ni. Pilihan menu macam ni. Okey. Pilih menu 1, 2, 3. Dia keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni dulu. Okay, bila dia dah keluar macam ni, barulah kita akan pergi ke next step. Next step yang seterusnya. Macam mana kita ni? Okay, dalam step yang kedua, baru kita akan minta dia masukkan dia. Sistem scanner ni. Okay, satu. Scanner masukkan. Okay. Bila saya ni, bawah dia, scanner, input, Allahumma salli wa sallim, bukan bulan tapi input menu. Okay, input menu sama dengan index 1 sampai 3. So dalam keadaan ni cuba kita run. Okay, dekat bahagian bawah bila dia run, bismillahirrahmanirrahim. Okay, dia suruh kita masukkan nombor 1 atau pilih nombor 1 atau 2 atau 3. Allah. Masukkan pilihan menu. Masukkan pilihan menu. Okay, 1, 2 ataupun 3. Stop. Run. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia akan masuk ni. Masukkan pilihan menu. Dia nampak bila dia blinking kat bawah ni kita boleh masuk lah. 1 ke, 2 ke, 3 ke. Kan berdasarkan menu yang kat atas ni. Jadi bila keadaan kat sini, tak adalah beza yang tadi. Maksudnya apa? Dia ada menu kat sini. Dia tak ada kita masukkan. So kita akan masukkan sama ada pilihan pertama 20 hingga 29. Umur kita. Umur lebih daripada 20 hingga umur lebih daripada 20. Ataupun umur lebih daripada 20 kan. Umur dari 20. Umur dari 20. Apalah ayat bahasa Melayu cikgu ni. Okey. So bila sampai sini, jadi kita barulah keluarkan case kita tadi yang kita buat. Case ni. So kita akan masukkan case sampai case yang ke-3. Okey, letak kat sini. Paste. Nampak macam susah kan? Tapi tak susah mana pun. Nanti sebenarnya dia seronok sebenarnya. Pilihan 1. Apa jawapan tadi? Jawapannya tadi, anda wajib mengundi, layak mengundi. Pertama layak mengundi. Kita buat yang simple dulu. Pilihan 1. Layak mengundi. Okey. Yang kedua, Allah padamlah. Paste. Wajib mengundi. Yang ketiga, layak dan wajib sungguh
untuk mengundi. Okey, dia keluar macam ni. So kita run, tengok apa yang berlaku pada jawapan dia. Boleh tak dia keluarkan? Allah, ada error kat mana tu? Okey, satu mati, satu hidup. Satu mati, satu hidup. Satu lagi kena matikan. Okey, run. Nanti kita ajar. Macam mana kita nak tentukan mati, hidup, mati, hidup, mati, hidup tu nanti ya. Okey. So kita runkan. Bismillahirrahmanirrahim. Run lah dengan baik. Alright. Masukkan pilihan 1 atau 2 atau 3. Okey, Maisarah pilih 1, 2 atau 3. Mai, Ya, cikgu. pilih 1, 2 atau 3. Satu. 1. Okey. Pilihlah 3. Umur lebih daripada 40. Bawah 40 lah kan. Mana ada? Dia penat cari umur dia. Mana ni 16 tak ada ni. Okey, ambillah paling muda kan. Umur 1. So saya pilihkan 1. Bila saya pilih 1, saya enter, apa akan keluar? Layak mengundi. Macam tu. Okey kan? Sebab apa? Dia akan pergi pada kes yang pertama. 1. Ya, 1. Satunya apa? Kes 1. 1 lah. Bezanya, dia punya untuk yang ini, dia tak boleh ada orang kata apa, nak letak dia macam pilihan dia tu nampak macam tak berapa menyeluruh. Tapi kita akan tengok nanti. Ya, apa beza dia satu persatu. Tapi tak boleh pergi sampai hari ni nak penuh semua, nanti pening kepala kamu. Jadi cikgu kejap ya, cikgu letakkan. Contohlah kita letak pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga. So cikgu nak masukkan 3. Cikgu umur Adriana lebih daripada 40. Contoh. Jadi bila saya enter, layak dan wajib sungguh untuk mengundi. Dia akan pilih kes mana yang kita nak. Kes mana berdasarkan pilihan soalan kita kat sini. Ini contohlah. Nampak macam panjang coding dia. Tapi tak berapa susah pun. Dia lebih teratur daripada yang ini. Undi. Ini lebih teratur lah. Tapi coding dia panjang sikit. Tapi yang ini banyak sangat pertanyaan. Yang ini dia senang sikit susun, nampak cantik. Dia pergi ke cantik dan sebagainya. Okay, ini dah kelebihan dan kekurangan dia. Nampak panjang tapi tak berapa susah pun. Jadi cikgu copy dulu. Dia ada 3. Maaf cikgu, data saya tak berapa kuat nak join GM. Oh tak apa, it's okay. It's okay. Sorry. Okay Irdina. Nanti salin nota. Okay. Alternate print screen. Cikgu letak kat depan ni. So Allah, salah pula. Maaf, baru dapat join. Assalamualaikum Puan Suraini. Okay, alternate print screen. Cikgu letak kat sini. Dia ada 3. Ada 3. Waalaikumsalam. Ada 3 dia punya ni. Ada 3 Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Dia ada 3 orang kata apa, sambung. Dia kena sambung. Nanti you all tengok pada sambung tu lah. You tak boleh nak copy semua. Tutur kawalan pilihan tutur kawalan pilihan. Lepas dalam ni tulis switch case. Okay. Surat ni 1 off berapa ni? Kita nak buat berapa ni? 1 off. Cikgu buat 2 lah. 1 off. Cikgu buat 3 lah. 1 off 3. MKS muka surat 82. Betul tak Aina 82? Switch case 81. Nota dia. 81 cikgu. Okey Adriana 81. Okey, ni yang pertama, nanti tengok dekat Telegram. Yang pertama, okey cikgu buat yang kedua pula. Copy. So yang kedua tadi kita berhenti dekat yang pertama sampai line 12. So dia akan sambung pada line 12. Line 12, 11 dan line 12. Okay, line 12 sampai line 22. Nanti you boleh salin lah sikit. Satu jadi satu ya. Bukan salin jadi sikit-sikit. Sebab apa cikgu tak boleh nak jamak dia sekali semua dalam ni. Control V. Allah. Okay, yang sorry. Control V. Control V. Okay, Java
Tulis satu-satu pula. S.K.P switch case ya, 2 of 3. Okay, yang seterusnya last sekali line 22 sampai line ni sambungan nanti line 22 sampai on the top. Line 22 sampai yang seterusnya alternate print screen. Okey, cikgu letak kat sini Java s.k.p okay, switch case kemudian 3 of 3 maksudnya 3 daripada 3. Okey, nanti ada 3 pecahan kat situ, you gabung dia jadi satu ni. Dia punya notation untuk carta alih ada muka surat 81. Tapi yang ni panjang kan? Jadi cikgu nak samakan, maksudnya apa? Setiap kita buat atur cara daripada struktur kawalan pilihan tunggal, lepas tu diri pilihan, kemudian kita buat pelbagai, kemudian kita buat switch case. Jadi coding dia sama je, cuma kita ubah sikit-sikit je. Kalau dalam buku teks ni, dia setiap tu dia ada lain. Takut nanti kamu tak tahu macam mana kamu nak ubah dia daripada satu keadaan kepada satu keadaan yang lain. Maksudnya apa? Daripada tunggal kepada dua pilihan, daripada dua pilihan kepada pelbagai, daripada pelbagai kepada switch case. Okey. Okey, Idina. Cikgu minta maaf. Okey, it's okay. It's okay. Okey. Okey, Dina dia data dia dah lower. Data tak apa nak kuat nak je. Okey. Okey, so Puan Su ada apa-apa nak cakap pasal latihan yang baru seorang yang hantar, Adriana yang hantar, yang lain tak hantar lagi. Hello, boleh dengar? Boleh, Hello. saya dengar clear. Dengar Cik Su. Alamak, Cik Su keluar lagi. Layan dia tak okey dah tu. Layan tak okey. So kelas, layan Cik Su tak berapa nak okey. Saya save dulu. Save undilah saya, yes. Ini undi, save juga, save, undi, import, save juga. Ni kalau nanti cikgu akan bagi ni masa kita buat pertemuan nanti. Kita buat hari ni semua kita akan save. Maksud apa nanti kita dalam bertemu nanti mudahlah. Save dah, Shimo. Tengok folder. Open folder. Java sampai sini, Ctrl X, pergi dekat My Document, pergi dekat SK, letak new node, Java. Itu cikgu Java code. Janji kan nak pakai Eclipse tu. Sebab apa Eclipse tu versi baru, cikgu pening nak tengok dia punya macam mana nak tu library dia. Jadi nanti cikgu akan cari yang version yang lama. Sebab version yang baru ni dia tak berapa, orang kata apa, cikgu tak berapa nak familiar kat mana nak letak dia punya file dan sebagainya, extension dan sebagainya. Tak apa, it's okay, nanti cikgu akan cuba. Kat sekolah memang dah ada dah Eclipse ni dalam komputer tu, just klik je. Cuma kat laptop cikgu tak ada lagi Eclipse ni. Sebab apa cikgu biasa pada laptop satu lagi buat programming. Sebab laptop ni baru mula buat programming. Okay, so nanti yang ini cikgu akan bagi masa pertemuan nanti. Masa pertemuan nanti cikgu akan bagi, cikgu save dulu dalam cikgu punya ni, save message. So senang nanti cikgu nak bagi you all. Okay, save message. Alright. So macam Puan Su tak tahulah, line dia tak berapa okey. Mungkin dia ada kerja balik kot, ada kerja yang perlu diselesaikan. So anak murid ada apa-apa nak tanya tak untuk apa yang kita belajar hari ni? Fatihah bermasuk, ada apa-apa nak tanya? Cikgu. Ya. Apa tu? Kalau enggak.
Kau kalau struktur kawalan pilihan tu kan, dia kan ada bentuk apa namanya yang untuk kita pilih syarat tu semua tu. Ya, contoh kawalan pilihan. Itu namanya apa cikgu? Yang mana? Ni tengok kat depan. Yang ada triangle ni. Ni. Syarat Triangle tu namanya apa yang nama dia, bila tinggal pada muka surat, dia tunjuk muka surat berapa. Muka surat dekat carta alih. Carta alih ada selepas kita buat satu. Lepas kita buat persisihan. Ada tak? Sekejap. Saya tengah cari. Oh ni, muka surat 25 Muka surat 25. Muka surat apa tadi? 25 Mana ni? Surat 17, surat 25. Dalam nota sebelum ni cikgu dah bagi dah dia punya gambaran tu. Dia punya mana ni? Ni. Syarat. Dia tak nama syarat juga. Fungsinya tu dia memang panjang lah fungsinya. Fungsi dia memang banyak. Sebab kan ada soalan yang cikgu Su bagi tu. Yang soalan nombor 3 yang awal-awal tu. Yang nombor B tu, dia cakap namakan simbol yang bertanda X dan fungsinya. Simbol X tu dekat yang syarat tu lah. Itu soalan yang mana? Yang saya tanya muka surat berapa. Soalan yang mana? Yang mana? Soalan nombor 3 cikgu. Yang hari Khamis punya. Nyatakan struktur kawalan. Bukan struktur kawalan mana ni? Soalan nombor 3. Latihan. Cikgu buka. Yang ni ke? Yang ketiga. Nyatakan jenis struktur kawalan. Yang ni ke? Aina? Bukan cikgu. Yang cikgu Su bagi tu, Puan Su bagi tu. Sebelum lagi? Ada Yang lagi? hari Khamis. Khamis lepas. Yang baru ni je. 26 hari bulan 4. 24 hari bulan 6. Nyatakan simbol bagi X dan fungsinya. Saya ingat lupa. Lepas tu saya rasalah dalam buku teks ni ada. Awal-awal saya tak jumpa muka surat berapa ni saya dah jumpa lah. Ni simbol X ni fungsi dia yang panjang. Bukan satu je kan. Tapi dalam exam janganlah kamu tulis dalam buku tu panjang berbenar. Kamu tulis je. Boleh lah ambil point-point dia. Untuk mengenal pasti bahawa syarat boleh dipatuhi ke apa. Kalau dalam exam kan, mana yang kamu terlintas kat kepala tu kamu tulis je lah. Takut nanti kalau kamu nak ikut 100% buku tak ada masalah. Tapi takut nanti lupa. Kan kali menguji syarat ataupun menguji syarat kamu panjang juga ni kan. Senang je menguji syarat dalam atur cara pun boleh. Cukup. Janji ada perkataan menguji. Point dia lah. Dah cukup. Dia point kata depan ni yang penting sebenarnya. Menguji ni. Kita nak tahu apa benda guna dia. Menguji. Kalau ini titik sambungan. Ini input. Dia punya kata-kata awal. Itu dia. Boleh? Okey cikgu, terima kasih. Kamsahamnida. Okey, kelas kita lepas ni waktu apa? SRT. Dengan pertanian. Selamat memasak dan juga selamat menternak itik. Nabil. Okey, kita akhir kelas kita hari ni dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi nanti minggu depan hari Isnin insya-Allah. Amin ya rabbal. Assalamualaikum. Okey cikgu, terima kasih. Kamsahamnida. Cikgu. Okey Nabil, bye.